Ini adalah topik yang ke-11, ujian KAI kuasa 2. Okay, saya harap semua pelajar boleh melihat dengan jelas. Saya nak tunjukkan muka surat depan slide PowerPoint bagi topik yang ke-11. Okay, ujian KAI kuasa 2, kita akan ada jadual yang baru, iaitu nama dia ialah jadual KAI kuasa 2. Jadual KAI kuasa 2 di sini. Itu maksudnya kita sebelum ni kita dah ada jadual Z, jadual T, minggu lepas kita ada jadual F. Okay, hari ini kita akan ada jadual satu lagi, yang keempat, iaitu jadual KAI kuasa 2. Dan jadual ni juga telah saya letak dalam dalam UKM Folio. Jadi anda boleh download untuk untuk penggunaan kuliah nanti. Okay, ujian KAI kuasa 2 ni hanya sedikit saja, cuma dia setara dengan lebih kurang ujian ujian analisis varian. Okay, calculation dia agak banyak. Untuk mengira statistik KAI kuasa 2 ni, bagaimana nak kira statistik F, kita perlukan beberapa ukuran, SSE lah, SST lah dan sebagainya. Begitu juga bagi ujian KAI kuasa 2, kaedah pengiraan dia pun agak panjang. Dia tak susah tapi dia melecehkan. Jadi berhati-hati bila mengira dan beri perhatian semasa kuliah yang saya sedang buat ni. Okey, ujian KAI kuasa 2 ni, kalau lihat pentingnya ujian KAI kuasa 2 ni, dia adalah untuk data kualitatif. Data kualitatif. Kat sini ada di-highlightkan, iaitu data kualitatif dengan bilangan kategori sekurang-kurangnya 2. Apa itu data kualitatif? Data kualitatif ialah selain daripada data kuantitatif. Semua ujian yang kita buat sebelum ni, ujian hipotesis, satu populasi, satu sampel, dua sampel, kita ada guna Z, guna T, dan juga analisis varian yang kita dah buat ni, data yang sesuai untuk ujian-ujian tersebut ialah data kuantitatif, iaitu data-data angka yang biasa, dapatan, bilangan saiz isi rumah, markah pelajar dan sebagainya. Itu data dalam bentuk nombor seperti biasa. Itu data ni ialah data kuantitatif. Tapi bagi data-data yang bersifat bukan kuantitatif, ujian-ujian yang kita dah belajar sebelum ni tak boleh digunakan untuk data tersebut. Salah satu ujian yang boleh digunakan untuk data yang bukan kuantitatif, iaitu data kualitatif. Ujian dia ialah ujian KAI kuasa 2 ni. Data kualitatif dengan bilangan kategori dia sekurang-kurangnya 2. Contoh data kualitatif yang saya pernah bagi contoh dalam topik yang pertama. Contohnya kita ada kita ada jantina lah. Jantina ialah data, bukan data kuantitatif. Kita ada jantina. Jantina data kualitatif, dia ada kategori lelaki dan kategori perempuan. Kemudian kita ada apa lagi? Kita ada seperti bangsa. Kita ada bangsa. Di Malaysia ni kita ada bangsa ialah data kualitatif. Kategori dia mungkin Melayu, Cina, India, lagi apa kita ada kalau Sabah Sarawak, Kadazan, Dusun, Dayak dan sebagainya. Jadi itu maksud data-data yang bersifat kualitatif. Okey, ujian ni dia ada beberapa nama. Ada beberapa nama yang yang sepadan seperti tadi ujian KAI kuasa 2 saya sebut, ataupun nama dia ujian ketepatan padanan untuk satu pemberi ubah. Ataupun ujian kebersandaran dalam jadual kontingensi untuk dua pemberi ubah kualitatif. Iaitu dia nak menguji sama ada wujud hubungan antara kedua-dua pemberi ubah kualitatif. Ini fokus kita dalam topik ni. Iaitu ujian kebersandaran dalam jadual kontingensi untuk dua pemberi ubah. Dan juga ia dikenali sebagai ujian ketakbersandaran KAI kuasa 2. Jadi bila sebut ujian KAI kuasa 2 ni, dia ada untuk satu pemberi ubah dan untuk dua pemberi ubah. Dan yang kita akan fokus dalam kelas ni ialah untuk dua pemberi ubah, kita nak melihat hubungan di antara kedua-dua pemberi ubah. Dan arti kata lain, untuk satu pemberi ubah ni saya tak akan ajar dalam kelas ni. Dalam buku teks ujian tersebut ada. Okey, ujian KAI kuasa 2 bagi jadual kontingensi seperti yang saya sebutkan tadi, ia melibatkan dua pemberi ubah kualitatif. Ia melibatkan dua pemberi ubah kualitatif dengan skala pengukuran nominal. Dan setiap pemberi ubah mesti mempunyai dua kategori dan lebih. Okay, tadi sebut kualitatif. Kemudian sekarang ni dah ada skala pengukuran nominal. Okay. Jadi dua pemberi ubah kualitatif dengan skala pengukuran nominal. Skala pengukuran nominal ni maksudnya tujuan data tu untuk label. Macam tadi jantina, lelaki, perempuan.
L lelaki, P perempuan tu untuk label saja. Itu maksud nominal. Kalau bangsa Melayu, Cina, India, jadi label yang diberi itu hanyalah untuk mewakili bangsa saja. Kalau 1 untuk lelaki, 2 untuk perempuan, bermaksud nombor 1 dan nombor 2 tu hanya untuk tujuan label saja. Bukan bermaksud nombor 1 lebih bagus daripada nombor 2 ataupun nombor 2 lebih banyak daripada nombor 1. Itu untuk tujuan label, data yang bersifat nominal. Sebab tu penting dia konsep-konsep begini, konsep-konsep asas ni, unsur-unsur jenis-jenis data, kualitatif, kuantitatif, nominal, ordinal, skala dan selang, sebab dia boleh membantu anda untuk memahami jenis ujian yang anda boleh gunakan. Okey, apa maksud jadual kontingensi? Ini dia jadual kontingensi, jadual kuasa 2 dalam ujian KAI kuasa 2 dalam jadual kontingensi. Okey, jadual kontingensi maksudnya jadual ni dia ada beberapa baris dan beberapa lajur yang mewakili setiap pemilik ubah. Jadi kat sini dalam contoh ni katalah saya ada dua pemilik ubah. Ada dua pemilik ubah di sini, pemilik ubah A dan juga pemilik ubah B. Okey, pemilik ubah A dan pemilik ubah B ni ialah pemilik ubah kualitatif tadi yang bersifat nominal. Maksudnya dia ada beberapa kategori, 2 kategori dan lebih. Contoh di sini, pembeli ubah A dia ada kategori pertama, kedua, ketiga, keempat sehinggalah kategori yang terakhir, simbol dia kita simbolkan sebagai R. Ataupun pembeli ubah B dan pembeli ubah B juga ada lebih daripada 2 kategori, 1, 2, 3, 4 sehinggalah kategori yang ke K. Jadi itu pentingnya, itu ciri-ciri dia bagaimana kita nak mempersembahkan data kita dalam jadual. Jadi kalau awak ada 2 pembeli ubah kualitatif nominal dan anda nak gunakan ujian KAI kuasa 2, data tu mesti disusun dalam bentuk ni. Okey, itu bahagian pembeli ubah A dan pembeli ubah B. Okay, kalau dalam contoh dalam jadual ni, pembeli ubah A kita lihat mengikut baris. Kategori ni kita letak pada baris pertama, kedua, ketiga sehingga kategori yang terakhir pada baris yang terakhir. Begitu juga bagi pembeli ubah B. Pembeli ubah yang kedua kita letak kategori dalam bentuk lajur. Lajur yang pertama, kategori pertama pembeli ubah B. Lajur kedua, pembeli ubah kedua, kategori kedua pembeli ubah B dan seterusnya lajur yang ke K ialah pembeli ubah yang kategori K bagi pembeli ubah B. Okey, data dia mesti disusun seperti yang saya tunjukkan dalam jadual kontingensi. Okey, apa itu F11, F12, F1K? Okey, ada banyak F dalam jadual ni. Okay, F11 ni kalau lihat pada nombor, kalau saya besarkan okay, F11 ni sebab dia ada F11. F11 kalau lihat daripada simbol ni dia ada FIJ. Okey, FIJ yang ini. FIJ ni maksudnya saya nak rujuk nombor FF yang ada dalam jadual ni. Sebab kita ada banyak F ni. F11, F12 sampailah yang bawah ni FRK ni. Okey, dalam bahasa yang mudah, F ni ialah data. Nombor, angka, data-data yang kita perlukan. Okey, apa itu FIJ? F ialah data, F ialah frekuensi ataupun cerapan dia. Data apa ni? Data sebenar. Okey, apa itu I, apa itu J? Dia ada 2 nombor tu. Kalau setiap tengok dekat F tu, dia akan ada 2 nombor. Okey, nombor tu penting. Okey, dia nombor umum dia, bentuk umum dia ialah FIJ. FIJ kalau dalam ayat ni dia kata apa? FIJ ialah cerapan dalam baris ke I dan lajur ke J. Okey, jadi kalau saya besarkan ni untuk orang faham, apa ni FIJ ni, di mana yang cerah sikitlah. Biru ni FIJ. Okey, jadi I ni untuk baris, J ni untuk nombor lajur ataupun kolom. Row ataupun kolom. Okey, jadi kalau saya pergi pada data tersebut, saya pergi balik pada data ni, F11 ni bermaksud data tersebut berada pada kolom baris pertama dan kolom yang pertama. Itu maksud F11. F12 data tersebut adalah masih berada di baris pertama tapi dia sekarang berada di kolom yang kedua. Begitulah sampai F1K, data tersebut masih dimiliki oleh baris yang pertama ni ialah kategori pertama pembeli ubah A, tapi sekarang dia berada pada lajur yang ke K, kategori ke K pembeli ubah B. Begitu juga kalau dia ubah jadi F21. Maknanya F2 tu ialah untuk baris yang kedua ataupun kategori yang kedua pembeli ubah yang pertama.
Satu bermaksud dia berada pada lajur yang pertama. Dan begitulah seterusnya kita akan ada F21, F22, F31, F32, F33 bergantung pada bilangan kategori. Okey, jadi susunan data tu penting bagi setiap sub dia. Okey, kemudian selain daripada F tu, okay, kalau lihat pada kolom jumlah. Kalau lihat kolom jumlah, di hujung ni kita ada jumlah. Baris di bawah ni kita ada satu kolom jumlah, iaitu jumlah C1, C2, C3 ni jumlah data dalam laju yang pertama, C2 ialah jumlah data dalam laju yang kedua, dan K ialah jumlah data dalam laju yang ke-K. Maksudnya kita jumlahkan data-data yang ada dalam laju tersebut, jumlah dia sama dengan C. Manakala jumlah yang kedua, kita ada R1, R2 sampailah RR ni, iaitu jumlah bagi setiap baris. R1 ialah jumlah baris yang pertama, iaitu F11 campur F12 dan seterusnya. R2 ialah jumlah data dalam baris yang kedua sampailah baris yang terakhir. Itu yang dimasukkan dengan R1, R2 dan seterusnya. Jadi R kecil tu mungkin untuk baris, row ataupun dan C dah untuk kolom. Jumlah baris dan jumlah kolom. Jadi kita ada satu lagi data pengiraan yang perlu buat. Okay, daripada setiap data asal, kita perlu dapatkan dia punya jumlah bagi setiap baris dan jumlah bagi setiap laju. Dan kemudian kita ada simbol yang biasa kita jumpa sebelum ni, iaitu simbol N. N ni ialah jumlah serapan keseluruhan. Ataupun dalam arti kata lain, size sampel kita. Okey, ini susunan data. Data tersebut mesti disusun dalam bentuk jadual kontingensi ni untuk kita buat analisis Chi kuasa 2. Okay, ini slide yang keempat. Slide yang keempat. Okay, kita pergi pula slide yang kelima. Okay. Ujian Chi kuasa 2, dia masih sama dengan ujian hipotesis yang kita dah belajar sebelum ni. Sebelum ni kita ada ujian hipotesis satu sampel, kita pakai Z. Ujian hipotesis 2 sampel, kita ada pakai Z, kita ada pakai T. Ujian analisis varian, kita guna F. Semuanya ujian hipotesis. Termasuklah ujian Chi kuasa 2 bagi jadual kontingensi ni, dia masih ujian hipotesis, cuma statistik ujian saja berbeza. Kita guna Chi kuasa 2 dan cara kita mengira statistik ujian tersebut juga berbeza. Tak sama macam Z, tak sama macam T, tak sama macam F. Dia ada pengiraan dia tersendiri. Dan ujian Chi kuasa, bila nama dia ujian hipotesis, persamaan dia ialah semuanya dia mesti ada H null dan H alternatif seperti yang saya tunjukkan ni. Itu mesti ada. Ujian hipotesis, semua jenis ujian hipotesis, tak kisahlah apa nama dia, dia mesti ada dia mesti ada H null dan juga H alternatif. Cuma di sini dia hanya ada satu H null dan satu H alternatif saja. Tak ada kes satu hujung kanan, satu hujung kiri ataupun dua hujung seperti ujian hipotesis yang kita belajar dalam topik yang ke-8 dan topik yang ke-9. Jadi bagi ujian Chi kuasa 2, ujian Chi kuasa 2 bagi jadual kontingensi ni, H-nya dia akan mengatakan tiada hubungan di antara kedua-dua pemboleh ubah. Sebab analisis kita melibatkan dua pemboleh ubah tadi, dua pemboleh ubah kualitatif, nominal dan dua pemboleh ubah kualitatif nominal yang ada lebih daripada dua kategori. Jadi kita nak tahu sama ada kedua-dua pemboleh ubah tersebut tiada hubungan ataupun ada hubungan. H-nya mengatakan tiada hubungan, H alternatif mengatakan ada hubungan. Itu saja yang perlu awak hafal. Okey, apa dia statistik ujian? Bagi setiap ujian hipotesis, awak perlu tahu dia punya statistik ujian. Okey, kali ini kita ada Chi kuasa 2. Chi kuasa 2 ni, dia punya bentuk dia macam masa kita buat analisis varian, tapi dia berbeza. Dia ada double summation. Summation of summation. Maknanya kita kena buat dua kali penjumlahan. Mula-mula jumlahkan semua satu perkara, kemudian kita dapatkan satu penjumlahan besar, namanya grand total. Itu summation of summation ya. Okey, kat situ apa yang kita nak buat kat sini? Nampak tak? Kita ada Fij. Okay, Fij yang saya dah huraikan tadi. Kita ada F11, F12, F13 dan seterusnya. Okay, kemudian tolak dengan Eij. Eij ni baru. Okay, first time awak tengok. Eij ni expected value ataupun nilai jangkaan. F ialah nilai data sebenar. E ialah data yang dijangkakan. Okey, apa itu? Tolakkan kedua-duanya. Kuasa 2 bahagi dengan Eij. Apa itu Eij? Okay, Eij, I dan J
kita dah jumpa dalam F tadi, iaitu baris ke I, laju ke J. Okay. EIJ apa dia sama dengan R darab C bagi N, iaitu jumlah baris darab dengan jumlah laju. Masih ingat jadual tadi kita ada jumlah baris, jumlah laju. Bagi setiap I dan J, jumlah baris darab jumlah laju bahagi dengan N. Okay, jadi kita ada EIJ. Maknanya kita ada E11, E12, E13 dan seterusnya. Berapa banyak EIJ ni, dia bergantung pada berapa banyak FIJ ni. Kalau FIJ awak ada 10, EIJ pun mesti ada 10. Kalau FIJ awak ada 6, FIJ ada 6, EIJ juga ada 6. Jadi bilangan EIJ dia akan setara dengan bilangan FIJ. Kerana apa? Kalau awak ada contohnya, contoh katalah kalau saya kata andaikan anda ada, kita ada F11, maksudnya apa? Kalau anda ada F11, mesti ada E11. Kalau anda ada F34, mesti ada E34. Itu maksudnya. Itu kalau awak ada 10 FIJ, mesti ada 10 EIJ juga. Cuba macam mana nak kira je? Okey, kita perlukan jumlah baris dan jumlah lajur dan bagi dengan N. Dalam ujian hipotesis, start dia macam sama. S0 dah tahu. Okey, dah tahu hipotesis dia S0, S1. Statistik ujian dah tahu. Bila ada statistik ujian, kita perlukan titik genting. Kita kena tahu macam mana kita nak buat keputusan sama ada S0 kita tolak ataupun S0 gagal ditolak. Cara dia masih sama. Bandingkan statistik yang dikira, kat sini K kuasa 2, dengan nilai dalam jadual. Bila kita kira Z, kita tengok jadual Z. Bila kita kira T, tengok jadual T. Bila kita kira F, tengok jadual F macam minggu lepas. Dan di sini dah tentunya, apabila kita kira K kuasa 2, kita kena lihat jadual K kuasa 2. Kaedah penolakan dia masih sama. Iaitu apabila kita akan tolak S0, mana-mana ujian hipotesis akan ditolak jika statistik yang kita kira lebih besar daripada titik genting dia. Statistik yang dikira K kuasa 2 lebih besar daripada titik genting tu, maksudnya lebih besar daripada nilai K kuasa 2 dalam jadual. Okey, yang ni yang saya nak highlight ni. Apa saja yang awak kira daripada data lebih besar daripada jadual, S0 akan ditolak. Benda ni dia common. Dia standard untuk semua ujian hipotesis. Standard umum dia. Okey, jadi kira K kuasa 2. Okey, macam mana nak kira K kuasa 2? Ni rumus dia. Tengok K dalam jadual. Bandingkan mana lagi besar. Kalau yang dikira lebih besar daripada dalam jadual, tolak S0. Dan sebaliknya. Kalau yang dikira lebih kecil daripada dalam jadual, maksudnya S0 gagal ditolak. Kemudian kita kena buat kesimpulan. Kesimpulan tu ialah apa maksud awak tolak. Ataupun dalam erti kata lain, kita jawab balik soalan. Jadi dalam contoh ni, kalau saya tolak S0, kalau S0 ditolak, maknanya S alternatif betul. Jadi kesimpulan awak mesti tulis pada aras keretian berapa peratus. Okey, aras keretian akan diberi dalam soalan. Ada hubungan di antara kedua-dua pemboleh ubah. Itu jawapan dia. Ataupun jika anda kata S0 gagal ditolak, kesimpulan yang mesti anda tulis ialah pada aras keretian tertentu tiada hubungan di antara kedua-dua pemboleh ubah tersebut. Itu maksud kita menolak ataupun menerima S0. Okay, macam mana nak dapatkan titik genting K kuasa 2? Kita perlukan jadual K kuasa 2. Jadual K kuasa 2 ni dia lebih kurang sama macam F. Dia ada aras keretian dan dia ada dia sama macam jadual T. Ada satu darjah kebebasan. Cuma darjah kebebasan dia ialah bilangan baris tolak 1 darab dengan bilangan laju tolak 1. Jadi nanti saya akan tunjukkan yang mana satu jadual K kuasa 2.